11 Ogos 2023, kita menyaksikan satu lagi sejarah terpahat dalam UMNO di mana daripada 108 kursi, UMNO bertanding hanya memenangi 19 kursi dalam pilihan raya negeri ke-15. Kenapa benda ni berlaku dan apa punca sebenarnya? Fikir-fikirkanlah. Persoalannya, adakah disebabkan krisis dalaman politik UMNO menyebabkan berlakunya sabotaj parti? Dan yang kedua, apakah dengan mendesak Presiden UMNO untuk meletakkan jawatan mampu membangkitkan kembali kegemilangan UMNO? Dan yang ketiga, apakah wadah perjuangan yang telah dibawa UMNO tidak diterima oleh rakyat? Seperti yang kita tahu, selepas je UMNO tewas pada PRU 14 yang lalu, macam-macam ancaman, tomahan yang dikenakan dekat UMNO sehinggakan tahap ingin membubarkan UMNO. Kalau kita tengok pemimpin UMNO tak menurut kehendak mereka yang nak melumpuhkan perjuangan UMNO ni, sehingga ada yang tertuduh dekat mahkamah dengan macam-macam pertuduhan. Okey, contohnya Presiden UMNO, dia mempertahankan UMNO daripada dibubarkan dan terpaksa menghadapi pelbagai tuduhan dekat mahkamah. Seperti yang kita tahu, sejak tertubuhnya UMNO pada tahun 1946, jasa dengan pengorbanan pemimpin dan pembangunan negara, khususnya dalam memberikan perkhidmatan dan kebajikan kepada rakyat, tidak boleh kita nafikan. Dan UMNO perlu tengok balik perjuangan yang dilaksanakan oleh pemimpin-pemimpin yang terdahulu yang memperjuangkan agama, bangsa, tanah air, tak meminggirkan kaum lain. Zaman berubah dan ideologi kepemimpinan juga harus berubah mengikut kehendak semasa. Dan UMNO perlu berdiri dengan sokongan dan dokongan ahlinya. Ahli juga, dia kena memahami hala tuju yang digerakkan oleh pemimpin dan formula kebersamaan perlu dibangkitkan kembali. Kalau tewas, tak bererti kita tewas selamanya. Dan kita perlu baiki silap yang ada dan jangan sampai menunding jari salahkan orang ni, salahkan orang ini. Sehingga kan organisasi yang ada habis runtuh. UMNO mengamalkan sistem demokrasi dalam memilih pemimpin. Jadi, gunakanlah benda ni sebaik mungkin apabila tiba masa dia. Jadi pemimpin yang ada sekarang ni, dia telah melalui fasa demokrasi dan perlu akur dengan hala tuju perjuangan yang telah digariskan. Kebangkitan UMNO dalam hala tuju UMNO perlu dirangka bersesuaian dengan arus zaman. Jadi dia perlu memahami denyut nadi rakyat dan UMNO ni perlu dipulihkan dengan segera. Sebab kita tahu UMNO ni bukanlah parti dominan sekarang dan kekuatan dan kekuatan UMNO perlu disegera dan dibangkitkan supaya UMNO tak menjadi lipatan sejarah di negara yang kita sayangi. Sudahlah tu kita salahkan satu sama lain. Bila tewas, semua duk tuding jari sana, duk tuding jari sini. Apa yang penting sebenarnya adalah semua kepimpinan perlu bertanggungjawab dengan tragedi yang berlaku sekarang ni. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Kita duk sibuk laungkan kita orang parti. Tapi adakah kita memahami perjuangan yang digariskan? Buktikan dan semaikan semangat ni dalam perjuangan UMNO. Kerana asasnya tubuh UMNO ni adalah untuk kita mempertahankan agama, bangsa, tanah air dan daripada ancaman luar. Kita ni terlalu ikut menari, ikut rentak parti lawan sampai kita meyakini dakwah yang mereka mainkan tu, tapi kita lupa pada wadah asal perjuangan kita, iaitu UMNO. Kita kena kuatkan tekad, rasakan UMNO di semua cabang organisasi. Sebab kita bergaduh, berbalah tak mendatangkan hasil. Tak salah kita nak beza pandangan, tapi hujungnya biarlah satu keputusan yang kita fokuskan. Apa pendapat korang? Cuba komen.